Pertama saya mengingatkan pada diri saya sebab saya pun sebagai suami, sebagai bapa juga dan saya juga sebagai, hmm, orang yang sedang menghadapi apa ni, berbagai masalah terkait dengan COVID ni. Sama ada lockdown, sama ada macam-macam dia orang. Jadi sebenarnya pada saya, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana, hmm, berlaku begini. Sebab berlaku tu bukan dengan kehendak kita, kerana itu qada Allah. Okey, berlaku apa-apa ni atas qada Allah, kehendak. Jadi kalau yang dari Allah tu, kita kena terima sebaiknya. Sebab itu ujian untuk kita semua. Jadi kenapa saya cakap kita kena bersyukur dengan ni? Ya, kalau dalam keadaan biasa, memang semua, rata-rata kebanyakan, bukan semua, kebanyakan ibu bapa menyerahkan 100% anak naik ke sekolah. Baik sekolah tadika, baik sekolah rendah, baik sekolah menengah. Kita pergi pagi, balik malam. Pergi pagi, balik malam. In fact, yang tak bekerja, ibu-ibu yang tak bekerja pun, yang macam pernah saya terangkan lepas pun, ada setengah daripada mereka pun kurang mengambil tahu anak-anak. Malah bila cikgu hubungi, cikgu saya tak pandailah, saya bosan, saya mudah marah, saya macam-macam. Okey. Jadi bila menghadapi dengan begini, kenapa saya kata kita kena syukur? Kalau dalam keadaan biasa, cikgu dekat sekolah. Wahal, saya selalu peringatkan diri saya. Tanggungjawab kita pada ibu bapa bukan hanya membesarkan anak-anak, bukan hanya memberi makan, minum, pakai, bawa berjalan. Tanggungjawab kita adalah nak pastikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Tanggungjawab kita nak pastikan sedikit sebanyaknya ilmu yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, masa yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kita nak gunakan untuk nak manfaatkan kepada anak-anak. Kerana itu adalah tambahan pahala bagi kita. Kalau kita sendiri tak nak mengajar anak-anak kita, kita rasa berat untuk nak mengajar anak-anak kita, kita kena muhasabah pada diri kita. Saya peringatkan pada diri saya juga. Anak yang masih dekat tadika, kita rasa berat untuk nak mengajar. Apatah lagi anak yang masih yang di sekolah rendah dan sekolah menengah. Walhal, ibu bapa adalah guru yang terbaik. Saya peringatkan maksudnya dekat situ pada diri saya. Ibu bapa adalah yang terbaik. Jadi tanggungjawab kita untuk nak pastikan. Sebab kalau dengan solat sahaja, puasa sahaja, itu belum tentu lagi kita dapat pahalanya. Kerana solat kita nanti boleh jadi kita lupa, kita tak khusyuk, bacaan tak betul, kita puasa nanti mata kita tengok ke lain dan apa semua. Tapi kalau kita mengajar anak kita kerana Allah, bukan kerana cikgu suruh. Mengajar kerana Allah. Sebab itu anak kita. Pandai anak kita, tak pandai anak kita. Kalau kita mengajar itu kerana Allah, maka sudah pasti itu akan dapat pahala. Saya sering peringatkan juga pada guru-guru saya pada mana yang perempuan ataupun mana yang saya jumpa. Sama juga kalau perempuan, isteri-isteri. Kita rasa nak masak kita malas. Tetapi kalau kita masak kerana Allah, tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, pasti akan dapat pahala. Apa lagi kalau kita nak cari bukan cari pahala. Dalam keadaan sekarang, mati setiap hari berapa ramai yang dekat dengan kita dah mati kerana COVID. Kalau sebelum ini mati kerana penyakit-penyakit lain kita tak kisah. Ini mati dah COVID, mati yang sorang-sorang, mati dalam keadaan orang tak sempat nak baca Yasin, tak sempat nak ngaji mengucap. Pun kita tak nak mencari pahala lagi. Dan cari pahala yang paling mudah adalah mengajak anak. Tetapi bila PKP kita rasa stres lah, PDPR lah, kena baca lah. Kalau kita nak bagi alasan, 1000 alasan kita akan bagi. Dia tak ada masa nanti, dia ada masa, dia kata dia tak ada masa. Kan? Dia tak tu nanti dia kata tak pandai. Walau tak pandai kita dah. Okey, tak pandai datang ke tadi kat anytime. Datang tanya cikgu. Kita buat kelas lagi dah. Hendaknya ibu bapa supaya mengambil masa duduk bersama dengan anak-anak sementara anak masih kecil. Kalau anak masih kecil, kita pun tak nak bersama dengan dia. Dah besar nanti, jangan mimpi.
Tapi itu faktanya sekarang kita boleh sibuk dengan kita bekerja, dengan kita dengan teman-teman, dengan apa semua. Kita sanggup kalau untuk nak bekerja kita susah. Kenapa kita tak nak bersusah payah untuk anak kita? Pening sikit kepala untuk anak kita. So saya tak nak ulas panjang bab stres dalam PDPR ni. Sebab semua orang tak nak ini. Tapi itu dah kata Allah ke atas kita. Kita kena lalui. Jadi kita tak boleh menyalahkan percikgu, saya bukan nak melepaskan masalah kepada ibu bapa. Sekali lagi saya peringatkan bahawa kita dekat MyBiz nak buat yang terbaik untuk anak-anak sebab mereka yang akan bakal menjadi pemimpin, pengganti kita. Kita berusaha untuk nak menjadikan anak-anak itu anak yang soleh dan solehah supaya nanti kita dapat sahamnya dekat syurga, dekat akhirat nanti. Tapi kalau MyBiz saja yang bersusah payah, yang bersungguh-sungguh, tapi ibu bapa kurang bagi support. Support apa? At least dekat rumah bantu sedikit. Bukannya sampai 2 jam. Belum buat lagi dah. Stres. Pening. Cikgu, kita dengan sama-sama. Datang sama-sama. Okey, kalau misalnya kata stres, okey, bagi tahu kata, cikgu macam mana nak buat? Kita kalau boleh nak permudahkan lagi, kita nak permudahkan. Saya sedihlah bila dalam bagaimana bila kita berhadapan dengan ini. Ini anak-anak belum bermasalah lagi. Baru nak ajar membaca pun, baru nak ajar mengira, menulis pun, kita dah macam-macam alasan. Kan? Apatah lagi yang lebih lagi. Jadi saya rasa COVID itu kita muhasabah sama-sama. Duduk, jadikan kalau sebelum ni kita kurang nak ambil tahu pasal anak kita, okey, kita duduk nak bimbing dia, sebab anak-anak tu perlukan kasih sayang. Dia bukan hanya perlu KFC, McD. Kita tak nak nanti dia dengan cikgu okey je dengan kita, tak okey. Maka kalau dengan kita tak okey, kita kena lihat, oh kenapa tak okey? Oh sebab kita jarang. Jadi sekali lagi, tu nasihat saya tadi yang stres ni, tak ada masalah, semua orang stres. Saya sebutkan kadang-kadang kita isteri kat rumah pun stres nak masak apa ni. Walaupun kalau dia masak apa pun suami makan juga. Tapi dia stres nak masak dan apa. So kalau stres nak masak, kita bersama-sama lah bagaimana nak hilangkan stres. Jadi jangan bila nak hilangkan stres, okey cikgu, so tak apa. Ini sepatutnya tanggungjawab ni bukannya saya, mak bapak saya dah bayar yuran, semua cikgu yang kena ajar. Bukan itu caranya. Okey, tapi dekat sekolah, saya selalu pesankan kepada anak-anak. Dekat sekolah, cikgu ajar. Dekat rumah suruh ibu bapa yang ajar. Sebab ibu bapa yang ajar, kalau kerana Allah, itu akan dapat pahala. Kita tak nak pahala ke? Kan dosa dah pahala. Sekarang kita kena ingat, orang mati tu COVID tu hari-hari dan apa semua. Kalau sekarang kita tak bicarakan masalah pahala, apa yang kita nak bawa ke akhirat nanti? Harta yang kita banyak nanti kita akan tinggalkan. Ingat, depan mati, saya muhasabah dia, hari-hari COVID tu depan mata kita. Dulu jauh ni, sekarang satu lorong. Kita nak cari pahala macam mana? Itu paling mudah. Solat belum tentu kita dapat pahala. Ini kita ajar anak kerana Allah dapat pahala. Tak nak lagi. Sorry kerana kerana itu jadi kerana teremosi sebab saya kenapa ingatkan kita sama-sama. Yang pandai, saya kata, yang pandai anak tuan puan. Kami 2 tahun saja. Kalau dah sekolah rendah, kita boleh serahkan kepada orang. Itu benda yang kita tak mampu. Tapi kalau 5 tahun nak ajar membaca, 6 tahun kita nak ajar menulis pun kita tak mampu juga. Saya tak tahu. So tak apa, nanti saya suruh Cikgu Zainal dengan Puan Suhaila buat kelas untuk cikgu bapa bagaimana untuk ajar anak-anak ni. Supaya nanti tak ada alasan lagi. Saya bolehlah bagi sedikit motivasi, kita kongsi sama-sama. Bukan motivasi, maknanya cakap sama-sama untuk kita sama-sama sedar. Ingat, anak satu-satu harta yang paling berharga. Kan? Anak satu-satu harta yang paling berharga. Kita nak cari harta banyak, kita nak sedekah, kita nak buat masjid, kita tak mampu. Sebab nanti kalau dengan kita buat masjid, nanti kalau kita mati, kan? Itu memang pahalanya akan mengalir. Kita tak mampu nak sedekah buat masjid. Tapi kita mampu membentuk anak-anak kita menjadi anak soleh supaya nanti kalau kita dah mati, pahalanya akan mengalir. Okey, itu saja saya dari saya.